Alright, kembali lagi kita dalam Malam Puaka guys. Dan seperti biasa, dalam Malam Puaka aku membawakan pengalaman-pengalaman seram, kisah-kisah misteri yang akan membuatkan korang merasai sendiri keseraman level pisang pada malam ni. So, macam yang korang nampak di tepi ataupun di samping aku, selalunya panda yang menemani aku, tapi malam ni kita ada Hey Shadows guys. Yeah, Assalamualaikum semua. Harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So kita dah tak payah dah nak dengar cakap dia kan. Ya, sebab ni channel Zaf. Bahaya. Dan korang mesti dah tahu dah, Hey Shadows ni salah seorang YouTuber yang meningkat naik di atas kebesaran hati dia. Terima kasih banyak-banyak kerana studio ni studio Hey Shadows. Kalau korang dah nampak ada api yang terbakar kat belakang ni, memang Hey Shadows punya studio lah. Api belaan. Yes. So, tak nak dengar agak cakap dia. Malam ni, okey, kita borak-borak santai, okey, Geng Puaka. Aku harap korang kekal ceria dan terhibur. Yang mana tak suka, boleh belah. Boleh pergi kat channel lain. Tetapi aku percaya Geng Puaka yang sempoi, korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru korang akan dapat tahu. Okey, tak nak lengah masa dah. Sempena bulan hantu lapar. Okey, sempena Hungry Ghost. Yes. Aku nak berkongsi dengan kau sebab kat Malaysia ni kita terkenal dengan kisah-kisah urban legend. Urban legend ni aku boleh katakan kisah yang cukup terkenal sebab daripada zaman kita kecil sampai kita besar, kita akan dengar pelbagai kisah seram yang repetitif ataupun yang berulang-ulang kali. Tetapi aku nak mulakan dengan kisah yang pertama. Selain daripada urban legend kat Malaysia, walaupun kejadian ni berlaku dekat Brunei je, tapi yang menarik hati aku tak tahu kau tahu ke tak, tapi dekat Brunei pun ada urban legend. Kisah yang kat Brunei ni bro, dia berkait rapat dengan satu kes pembunuhan yang melibatkan seorang gadis. Gadis ni dia cantik lah, cantik, dan dia ni merupakan gadis kampung yang baik. Tapi kejadian ni berlaku pada tahun 1970-an. Aku tak ingat 70 berapa. Dan dia terjadi dekat satu tangki air yang terletak dekat daerah ataupun kawasan Mabuhay. Okey, mana Geng Puaka daripada Brunei boleh komen dekat mana ataupun korang tahu tak Mabuhay ni kat mana. So diceritakan perempuan yang cantik, baik, menarik tertawan ni telah ini dah macam kes crime So bila ada yang cakap yang perempuan ni dibunuh dengan kejam. Di mana selepas saja perempuan ni dibunuh, dan cara perempuan ni dibunuh, kepala dia berpisah dengan badan, dipenggal. Kejam sangat tu bro. So apa kena-mengena dengan tangki air? Dia bukannya dibunuh dekat tangki air, tetapi selepas dia dibunuh tu, bawa dia dan buang badan dia berdekatan dengan kawasan tangki air tu. Faham? Tetapi ada penduduk kampung yang duduk kat kampung Mabuhay percaya bila polis jumpa mayat perempuan ni, kepala dia polis tak jumpa. Adakah mungkin kepala dia kat dalam tangki air? Boleh jadi. Tapi pelik sebab apa? Yalah, kalau kita dah bunuh orang, kau nak buka tangki air tu pula, kau nak campak kepala dia apa semua kan, kau nak buat apa Mat? Tapi boleh jadi macam satu kes kat US tu. US yang apa nama perempuan Cina tu dekat satu hotel ni, mana dia masuk tangki air, yang dia tiba-tiba dalam lift tu. Dalam lift tu. Okey. So kita tak nak ke sana. Jauh ni. Kita nak stick dengan Brunei je. Aku tak nak sampai US Mat. Flight lagi apa semua banana. Okey, kita nak stick dekat US pula, dekat Brunei je. Selepas saja dia dibunuh dengan kejam, kepala dia orang tak jumpa Dan ada yang percaya sampai ke hari ni kepala dia tak jumpa. Dan apa berkait dengan keseraman? Disebabkan pembunuhan kejam ni, selalunya orang percaya, sebagai umat Islam kita tak percayalah roh tak aman apa semua tu. Ini semua hanyalah permainan jin dan syaitan untuk membuat kita ni sesat. Menurut orang yang duduk kat kampung Mabuhay especially, gangguan yang dia alami selepas saja perempuan ni dibunuh ialah penampakan. Beberapa pemandu teksi dan juga orang yang memandu di sekitar kawasan tangki air di mana mayat perempuan ni dibuang, dan perempuan nama Suraya. Lupa nak beritahu, perempuan ni nama Suraya. Ada yang percaya diorang nampak kelibat Suraya ni tahan teksi diorang ataupun
nak tumpang kereta, dan apabila pemandu teksi dan juga pemandu-pemandu yang lalu kat kawasan tu, bila diorang berhenti, diorang terkejut sebab diorang nampak susuk tubuh perempuan yang tahan kereta diorang ni tidak mempunyai kepala. Oi, memang pula dengar, boleh bayangkan malam-malam. Tidak mempunyai kepala, itu dah seram. Yes. Tetapi ada juga gangguan daripada segi penduduk-penduduk kampung. Sewaktu diorang tidur dalam pukul 2-3 pagi, tiba-tiba diorang dengar bunyi ketukan. Tak, 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 tak. Bunyi ketuk kat pintu. Jadi pukul 2-3 pagi, bila kau bangun, what the heck? Yes. Speaking. Siapa yang ketuk pintu? So kau bayang situasi dia, bila orang buka pintu, betul-betul berdiri dekat depan pintu adalah seorang gadis. Seorang gadis yang mempunyai muka yang tak menyeramkan, yang muka cantik. Tapi bila kau bangun pagi, kau mamai-mamai kan. Betul. So bila kau buka pintu, yang mengejutkan apabila perempuan ni meminta tolong. So orang tu mestilah, kenapa ni? Mesti dalam bahaya. Seorang perempuan minta tolong pagi-pagi. Dan perempuan ni cakap, boleh tak sempurnakan badan dia. Seperti tu minta sempurnakan. So orang tak faham. Tetapi apabila orang yang buka pintu ni perhatikan, time ni lah yang terkejut. Sebab bila perempuan ni berulang kali cakap, sempurnakan badan saya, rupa-rupanya kepala je. Kepala terapung, tak ada badan. Kepala je. Rupanya kepala tu yang ketuk pintu tadi tu, pukul 2-3 pagi tu. Penanggal man. Tangki air ataupun kisah Suraya ni cukup terkenal pada tahun 1970-an, dan aku percaya sehingga sekarang yang mana duduk di kawasan sekitar tangki air tu, aku tunjukkan gambar. Korang boleh tengok gambar ni diambil pada waktu malam, di mana tangki air tu pun, kawasan tu pun dah menyeramkan dah. Ada juga satu lagi kisah yang dikongsikan oleh salah seorang pemuda ni, ingin dikenali sebagai On Tai Kim Cina. Dia Cina. Yes. Okay. Disebabkan, On Tai Kim ni, dia bukan berani. Dia bukan cakap besar. Tetapi macam kita bila dah berulang kali mendengar kisah-kisah urban legend, betul, kisah-kisah yang seram ni, ada satu perasaan yang kita tak percaya benda ni. Kita tak percaya. Biasalah, kalau ada kes kematian je, mesti orang nak babitkan dengan hantu. Lagi pula mati kejam apa semua kan. Seperti mana baru-baru ni cukup terkenal yang kes Mona Fendi. Dekat Twitter dah letup kes Mona Fendi lah. Lagi pula si Malik tu buat lagu pula kan, sedih hati apa semua. So On Tai Kim ni bila dia tak percaya, satu malam dia nak pergi dekat tangki air tu. Dia nak cabar diri dia. Bukan nak jumpa hantu, tetapi dia nak tengok urban legend ni betul ke. So ada satu malam dia pun memandu berhampiran dengan tangki air. Tiba-tiba dia terdengar ada bunyi seakan-akan seretan. Kereta dia dah terlanggar satu benda yang agak besar. Sebab waktu dia bawa kereta tu, tiba-tiba macam terseret satu benda tau. Bila dah terseret macam tu, On Tai Kim ni pun daripada berani jadi takut. Meremang apa semua. Dia tak nak teruskan pemanduan dia, betul-betul hampir kat situ, dia nak keluar. So dia pun gelabah lah, reverse kereta dia apa semua. Dan sepanjang dia reverse kereta, dia nak keluar daripada kawasan tangki air di mana mayat Suraya tu dikatakan menghantui. Sepanjang tu, kereta dia macam seret je benda tu. So sepanjang dia bawa kereta tu, kereta dia berat. Sebab benda ni dia tak tahu apa benda, tapi sangkut kat kereta kan. Macam tu. Sampailah di kawasan yang agak terang, dia pun dah tak perasan dah bunyi seretan tu. Kemungkinan benda yang dia seret ni dah tertinggal kat belakang ke apa. So dia dah ada keberanian sikit, dia pun buka kereta, dia turun, dia check. Dia risau apa-apa kan. Dia check, tak ada apa. Tapi sebelum dia masuk ke kereta, dia sempat memandang ke arah laluan nak ke tangki air tu. Dalam gelap-gelap tu, dia nampak ada seorang perempuan yang berpakaian merah. Rambut yang panjang, dan bila dia perhatikan betul-betul, perempuan yang mempunyai wajah yang menakutkan ni, rambut yang panjang, tengah melambai kat dia. Rupanya bukan pakaian merah, tetapi pakaian tu dah dibasahi dengan darah. Dia nampak sama je, seorang perempuan lambai. Lambai ke dia. So bila dah nampak macam tu, itu merupakan pengalaman pertama pula bersepah. Dia masuk kereta, On Tai Kim lari. So daripada situ On Tai Kim percayalah bahawa ini bukan urban legend, dan memang betul. Kes berkenaan hantu Suraya ni yang terjadi kat Mabuhay ni merupakan kisah benar.
Tetapi wallahualam tak tahulah apa yang menyebabkan Suraya tu meninggal ataupun mati dalam keadaan yang tragis tu, sama ada betul ke tak dapat disahihkan. Itulah urban legend yang terjadi kat Brunei. Tapi dah alang-alang tu, apa urban legend yang kau biasa dengar kat Malaysia ni? Okay, so macam cerita yang kau kongsikan tadi, cerita yang berkenaan tangki air Suraya. Suraya, betul. Kan? Aku just nak kongsikan satu pengalaman aku sendiri lah, and satu tempat yang aku tahu berkaitan juga dengan tangki air ni dekat kawasan rumah ibu bapa aku lah. So ada satu tangki air ni yang besar kat area situ, okay, yang memberi air kepada penduduk-penduduk kat kawasan situ. Okay. Alright. So dekat kawasan area rumah bapa aku, pada awalnya fikir tak ada apa-apa. Benda biasalah, tangki air. Siapa nak fikir ada benda pelik-pelik ke apa ke. Yang pelik pun ada orang yang pergi masuk, cuba nak pecah masuk, nak ambil kabel ke benda tu semua. Tu betul lah yang paling pelik kan. Faham. Tapi lepas beberapa insiden, termasuklah pengalaman sendiri, dengar khabar dekat area tangki air tu ada checkpoint. Pontianak. Yes. Aku pada awalnya tak percaya kan, sebab dah aku stay dekat situ hampir 13 14 tahun macam tu tau, stay kat situ. Tak pernah pula nak apa orang kata terkena ataupun terdengar yang ada Pontianak dekat area situ. Sampailah pakcik aku buka cerita, mak aku sendiri buka cerita, and aku sendiri dengar yang memang benda tu suka lepak dekat area situ. So salah satu pengalaman aku sendiri time tu, aku dengan seorang member aku ni, kita orang lepak mamak. Okay, lepak mamak biasa sampai pukul 12 ke pukul 1 pagi macam tu. Dan lepas tu sebelum nak caw, aku cakap lah, datang lepak rumah aku dulu kan, relax-relax dulu, santai-santai dulu kan, nak makan keripik ke apa semua. So kita orang masuk dalam rumah, chill dulu kan, sembang-sembang. Dan lepas tu terdengar seperti macam suara sayu kat luar tu, macam suara mengilai macam tu. Tapi bila fikir balik dekat kawasan situ, bila kita orang tengok dekat tingkap-tingkap semua, tak ada pula nampak yang macam serius. Sebab memang halus je. And nak keluar pun risau agak, takutkan betul-betul benda yang tak manis berlaku pun satu hal lah. And bunyi tangisan tu dari pukul berapa, dalam pukul 2 pagi macam tu sampai dekat-dekat nak subuh. Oi, lama Mat. Lama. And benda tu konsisten. Dia tak ada yang macam low, high, lepas tu stop, lepas tu start balik. Tak ada. Dia continuously sampai Kira dekat bunyi. Yes. Betul. Maintain. Sampai subuh Sampai subuh. Sebab tu time tu pada awalnya memang tak adalah nak lepak dalam rumah. Member aku tak ada nak lepak dalam rumah tu lama sangat. Dia kata dah lepak sekejap lepas tu nak caw. Tapi disebabkan terdengar tangisan tu, dia orang decide tu, tunggu dulu lah. Sampailah suara tangisan tu tak ada, barulah member aku balik. So itu antara first pengalaman aku dengar suara tangisan tu. Dan lepas tu aku rasa dalam sebulan ke 2 bulan lepas, aku tanya pakcik aku. Pakcik aku dulu dia stay dengan aku. Okay. Macam ni lah, dekat tangki air, dekat tangki air tu ada ke benda-benda pelik? Yang pakcik aku cakap, kau tak tahu Aku cakap, tak tahu. Mana nak tahu kan. Dan pakcik aku cakap, kau dah berapa belas tahun stay kat sini, takkanlah tak tahu. Dia cakap, tak, betul, serius tak tahu. Pakcik aku cakap, kat situ ada Pontianak. Aku cakap, confident. Confident, macam mana boleh tahu? So pakcik aku cerita, ada satu malam ni, dia dengan kawan-kawan dia lepak dekat area tangki air tu. Okay. Lepak buat apa? Lepak, minum saja air dengan member. Biasa bual kosong pun. So dekat area tangki air tu, dia macam ada kawasan bersemak. Bersemak, and then adalah pokok-pokok yang tu, pokok tebal semua lah. Tengah lepak, dan pakcik aku perasan macam ada orang di sebalik semak tu. Ada macam bayangan ataupun kelibat dekat sebalik semak tu. Duduk tengah tengok ni. Tengah tengok dia lepak ni. Kan pakcik aku tanya member dia, kau nampak tak apa dekat kawasan semak tu? Member-member dia semua tak nampak. Kata tak ada apa-apa pun, elok. Kenapa? Dan pakcik aku just pandang dekat situ. So pada awalnya pakcik aku tak cakap lah dekat member-member dia apa yang dia nampak. And kebetulan time aku tanya pasal insiden tu, barulah pakcik aku cakap, time dia duduk and dia pandang ke arah semak tu, dia nampak ada macam kelibat. Ni benda epik. Selalu kalau kita cakap pasal Pontianak, baju putih semua. Yes. Dia bukan baju putih, Mat. Dia macam baju kelabu kotor-kotor sikit.
kelabu-kelabu yang tu. Macam kena lecak-lecak sikit. Yes, macam kena lepas lecak-lecak. hujan macam tu. Yes. Okay. Tak nampak muka, tapi rambut all the way panjang. Depan belakang. And nampak benda tu macam perhati kawan pakcik aku dengan pakcik aku sekali. And pakcik aku time tu dia paling senyap lah. Member-member dia semua tanya, kau kenapa senyap kan? Tapi dia senyap tapi dalam mulut dia kami kan baca petikan-petikan ayat Quran semua, doa-doa semua. And then lepas beberapa minit dia terus kata, jauh lah. Sebab apa? Dia kata dia nampak kelibat tu dekat situ. Pontianak kat situ. And itu cerita dari pakcik aku. Dan ada satu, ni kisah dia, aku tak tahu nak ambil, kita jangan ambil 100% lah benda ni betul tak lah. Tapi ni apa yang mak aku cerita. Ada satu uncle Cina dekat area kawasan rumah aku ni. Tapi dia dah meninggal dah lah. Dia dah meninggal dah. Tapi dia katakan 2 minggu sebelum dia meninggal, dia selalu pergi dekat satu pokok ni, and dia akan bercakap ke atas pokok tu tau. Dia macam pakcik ni tak ada sejarah sakit apa tak ada lah. Dia tak ada sejarah sakit, tak ada sejarah borak mental. Borak seorang apa tak ada mental lah. Tak ada, dia tak ada mental. Dia memang elok pakcik ni selalu dia akan pergi pasar macam biasa, macam ni. Tapi 2 minggu sebelum dia nak meninggal, dia akan pergi kat pokok yang sama. Dia akan bercakap dalam bahasa Cina tau. So bila mak aku tanya kawan-kawan Cina dia lain, dia orang bagi tahu yang dia tengah bercakap dengan seorang wanita dekat atas pokok tu. Katanya pokok tu ada satu wanita yang memang tu rumah dia. And pokok ni berdekatan dengan tangki air tu juga. Okay. So dia tak miss. Every time dalam pukul 10 malam ke 12 malam, dia akan jalan pergi kat pokok tu. Dia start lah sembang kuat-kuat. So, dia akan start sembang macam seolah-olah memang ada orang kat situ. So pakcik ni bila dia borak macam tu kan, itu confirm akan mendatangkan orang cakap kerisauan bagi orang-orang yang duduk dekat situ kan. Pernah ada yang tanya pakcik tu, what are you doing? Okay, so antara mereka-mereka yang tanyalah, mak aku pun salah seorang kan yang tanya. Tapi dia hanya cakap, tak ada, saya cakap dengan saya punya kawan lah. So mak aku cakap, kawan apa yang duduk atas pokok kan? Dan dia cakap, you tak tahu, you tak percaya ni semua benda. Dan mak aku malah nak tanya lebih lah. Tapi pakcik tu memang aku cakap dengan kau, dari time lagi yang 2 minggu sebelum dia meninggal tu, every day dia akan pergi kat pokok tu. So tak tahulah whether benda wanita yang dia cakap, yang dia maksudkan adalah Pontianak yang sama ataupun benda lain lah. Tapi still in the end, apa yang dia nampak atas pokok tu bukan macam kita orang Islam lah. Kita percaya yang roh-roh ni tak ada dah nak kembali ke lepak kat atas pokok semua, tak ada lah. Tu semua kerja-kerja jin kan, nak sekadar nak kacau kita, nak perdayakan kita semua benda. Tapi itu antara pengalaman dan cerita yang aku pernah dengar pasal tangki air yang dekat rumah aku. Dan sampai hari ni still ada lagi. Pokok tu ada? Pokok tu still ada lagi. Okay. Tapi benda ni dah pandai bergerak lah. Dari tempat ke tempat dah. Dia tak duduk tempat dah. Dia tak stay lah. Dia tak stay lah. Kadang-kadang dia ada kat sekolah. Ada satu sekolah rendah dekat kawasan tangki air tu juga. Kadang-kadang dia kat sekolah. Kadang-kadang kat taman permainan. Dia dah start bergerak. Bila terjadi kejadian macam ni, uncle ni borak atas pokok seorang-seorang kan, untuk kau sendiri, adakah ini saka? Adakah perempuan ni merupakan belaan? Ataupun Kenapa Pontianak ni suka sangat dekat pokok tu? Sebenarnya ada apa kaitan pokok dengan pakcik yang borak tu? Okay, so aku tak tahulah sejauh mana sejarah lah pasal pokok tu ke apalah kan. And nak katakan saka ke apa, susah agak. Sebab selalu bila kita kaitkan saka, kebanyakannya orang kita lah. Jarang kita dengar Cina ke India ke. Jarang lah masa aku kan. Memang jarang lah. So kawasan rumah aku tu majority penduduk dia Cina. And yalah, mungkin ada, tak tahu. Mungkin ada. So nak cakap saka tu, aku tak boleh nak cakap saka lah. Tapi disebabkan mungkin yalah, dah nak dekat nak ajal ke apa kan. So mungkin dia nampak lah benda-benda pelik. Bila kau sebut Cina dengan India ada saka, kata aku, aduh. Aku baru terfikir, betul juga kan. Kebanyakannya saka ni berkait rapat dengan orang-orang kita tak? Baguslah. Mungkin ada geng poker yang tengok ni, yang tengah tengok live ni. Korang boleh komen kat tepi. Kemungkinan kita orang tak tahu. Betul ke India dan China ni, mungkin ada
yang orang bangsa India, bangsa Cina yang tengah tengok, ada tak dekat dalam keluarga korang ke apa? Sebab kita tahu saka ni turun temurun kan selalunya. Okay, so back to the story balik. So, okay, macam kau tanya tadi lah pasal pokok tu, Indian tak tahulah whether ada kena-mengena dengan saka ataupun kawasan pembinaan, kawasan perumahan kat situ memang dah ada benda tu. It's just that kita dah menceroboh tempat dia and then tinggal lah yang jin seorang ni yang tak nak belah ke apa. Dia mungkin yang betul lah dia punya kisah dia. Tapi and lagi satu mungkin macam aku cakap tadi lah, mungkin sebab pakcik ni lagi 2 minggu nak meninggal kan, dia start dah nampak benda-benda pelik. Faham? Benda-benda yang mata kita tak nampak. Bagus jugalah kita berbincang pasal urban legend pada malam ni kan. Sebab topik kita pun urban legend. Sebab Zaf, jujurlah cakap ramai juga di antara geng puaka yang apabila Zaf berkongsi kisah-kisah seram kan, termasuklah Shadows juga, kita orang dapat komen. Tapi ini untuk Zaf sendiri lah. Untuk apa, Shadows tak tahu lah. Banyak yang komen yang bila kita berkongsi kiriman-kiriman email daripada geng-geng puaka berkenaan alam-alam di sebalik mata, muka ayah pin lah, yang alam misteri ni kan, Pontianak, Pocong, Toyol. Ada yang komen, saya dah sepanjang lalu situ tak ada terkena pun. Faham tak? Faham. Aku pun dah pernah agak dapat komen-komen macam tu. Dah berpuluh-puluh tahun lalu jalan tu elok ke, tak ada apa-apa kacau. Betul. Kadang tak berkait dengan jalan pun. Kadang, bang, mana ada hantu? Sepanjang hidup saya tak pernah nampak hantu. Tapi apa yang Zaf cuba tekankan sebenarnya, betul, kita tak perlu percaya hantu. Tetapi sebagai orang Islam, kita perlu percaya yang alam gaib tu ada. Betul. Dan secara tak langsung, bila kita percaya alam gaib tu ada, dah semestinya kita tahu, selain daripada manusia, dalam Quran pun tulis, Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cakap mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir kantoi kat situ. Tak, tadi otak aku jam sikit tau. Sekejap. Aku tahu jawapan ni tapi kenapa macam tak nak keluar? Macam tu lah. Itu pun gangguan juga. Bila dah cakap pasal orang-orang tak percaya ni kan. Untuk aku sendiri Untuk aku sendiri, aku pernah ada seorang kawan. Ada seorang kawan yang sama juga macam tu. Tapi yang seorang ni, dia lain sikit. Tak percaya tu tak apa. Tetapi dia ni suka bercakap besar. Dia suka yang tahap, tak ada hal lah. Kan. Aku kalau jumpa hantu kau, aku sepak lah muka. Ada, Mat. Dekat bahagian komen pun ada. Aku sepak lah muka hantu tu. So, nak jadi yang cerita. Dekat asrama dulu. Benda ni eksklusif, Zaf tak pernah cerita. Tapi malam ni Zaf akan cerita. Okay, Zaf dulu bersekolah di salah satu sekolah lah yang terletak dekat area Pahang. Ataupun nak lebih tepat dekat Bentong. Tahu sekolah. Okay. So, yang tahu je tahu. Bila sepanjang sekolah kat itu, Zaf berkenalan dengan Mamat ni. Mamat yang cakap besar ni. Dalam kehidupan dia, dia cakap, aku tak pernah jumpa hantu daripada kecil. Dan secara tak langsung, pada masa tu, dia tahu pula yang Zaf ni jenis senang nampak. Boleh nampak. So, dia cakap, cuba kau tunjuk kat aku. Untuk Zaf ni, jenuh nak fikir ni, aku boleh nampak, bukan aku boleh panggil. Betul. Kan? Nama yang fikir macam tu. Kononnya, boleh nampak. Aku boleh sembang dengan kau, aku boleh jemput kau datang makan minum ke apa. Tengok macam tu lah. Jadi sampailah satu masa ni, bila yang Mamat ni tadi, dia kata, Zaf, tunjuk lah kan. Kat mana ada. Zaf pula fikir, aku tak boleh panggil. Kan? Kalau ada, adalah. Tapi tak semestinya, kalau aku nampak, kau boleh nampak. Betul. So, daripada situ dia dah doubt. Daripada situ dia dah macam, ya ke kau ni? Kau pun gebang lah. Dia cakap macam tu lah. Tapi yang bestnya, sampailah satu hari ni, kita orang, biasalah, bila weekend je, selalunya bila weekend kita orang ada free time. Free time maksud dia kau boleh tidur lambat sikit kan. Pada yang duduk asrama. Dalam satu bilik kita orang ada 6 orang satu bilik. So tengah borak-borak. Time tu awal lagi, tak ada lambat pun. Pukul 12 lebih tu. Borak-borak. Dan yang Mamat ni tadi, dia pergi tandas. So tandas kita orang dekat ujung blok. Dia tak apa lah, macam biasa. Time tu tak ada fikir apa. Malam tu, kalau kau nak tahu, kita orang tak ada borak pasal kisah seram pun. Okey. Borak pasal biasa je. Borak biasa-biasa. Okey, dia pergi tandas. Okey, pergi tandas. So, bila dia pergi tandas, lepas tu, dia patah balik. Bila dia patah balik, dia tergamam. Okey, dia stop. Kita orang ni, tengah borak dalam bilik ni, nampaklah dia berdiri dekat luar bilik, dekat koridor tu. Berdiri situ, dia pandang kita orang terjenguk-jenguk macam tu. Kita orang pelik. Apa hal yang kau terjenguk-jenguk? Kan? Masuk je lah, sambung. Kan? Dia terjenguk macam tu. Lepas tu, dalam keadaan muka gelabah macam tu kan. Kita orang pun bila tengok dia, masuk je lah. Kan?
Dia masuk, dia duduk macam, weh, aku nak tanya korang. Macam, apa hal ni? Kan? Muka dah biru tu tak? Okay. Muka dah biru macam kau gelabah gila lah. Apa? Tadi korang ada tak korang pergi tandas? Macam, tak ada lah. Kan? Semua duduk sini lah. Kan? Kau je pergi tandas. Kenapa? Suddenly, Mamat ni nangis, Mat. Tadi bukan main Dia berani. macam, korang serius lah. Takkan korang tak duduk pergi tandas. Salah seorang ke? Dia kata, tak ada. Aku cerita meremang, Mat. Nampak je. Nampak kan? Sebab cerita ni seram, Mat. Okay? Ni aku tak pernah cerita. Aku baru teringat ni. Dia terus tekak muka dia. Bila kita orang semua cakap tak ada, macam tu. Aku time tu dengan beberapa orang try pujuk okey lah ni. Lepas tu sebab yang lain ni semua tahu Zaf boleh nampak tau. Walaupun Zaf boleh nampak, tapi sepanjang hidup tak pernah tengok orang rasuk. Tu epic. Zaf tak pernah tengok ataupun ada experience, pengalaman orang kena rasuk. Tu tak pernah. Nampak banyak kali. So time tu tak tahu. So dia cakap, tak tahu lah. Kan? Try stopkan dia daripada nangis. Kan? Stop macam, aku takut macam tu. So malam tu kita orang tak ada borak. Kita orang angkat dia, baringkan kat atas katil apa semua. Dan malam tu dia punya takut sampai kan end up kita orang tak tidur atas katil. Kita orang terpaksa bawa tilam turun, semua berhimpit. 6 orang tu tidur kat tengah. Tapi kita orang tak tahu lagi apa cerita ni. Sebab malam tu alhamdulillah tak ada apa pun. Tapi nak tahu apa cerita kau ni. So esoknya bangun macam biasa demam. Macam biasa demam. Badan dia panas gila. So kita orang bawakan makanan apa semua. Dah bagi tahu warden dah. Warden pun cakap tak apa lah. Rehat je lah. Kalau berlarutan nanti warden bawa pergi dekat hospital Bentong lah. Apa semua. So okey lah, tak ada apa. Demam biasa lah kita orang jaga. So okey, nak tahu cerita dia. So dia cakap, aku pergi tandas. Aku buang air. So tengah dia duduk, dia dengar ada orang masuk tandas sebelah. Lepas tu tutup pintu. Jadi bila macam tu, dia tegur, weh, siapa tu? Tapi orang ni tak cakap apa. Senyap. Dan meremang. Nampak weh. Jelas mat. Dia pun buat macam biasa. Dia duduk, dia buang air. Tak apa lah. Then dia dengar daripada pintu yang duduk sebelah dia ni, pintu tu buka. Macam tu kan. Pintu tandas buka. Dia tegur lagi sekali, weh, siapa? Okay, senyap lagi. So dia ni kurang ajar. Dia fikir kurang ajar betul, tak payah nak buat takut lah. Sial, aku tak takut lah dia semua. Mulut dia memang celupah habis lah kan. So dia keluar. Dia nampak kita orang 5 orang berdiri dekat tempat cuci tangan tu. Okey. Kat sinki tu lah. Kat sinki tu. Ramai-ramai. Dia cakap ramai-ramai berdiri kat situ. Kita orang macam berkumpul kat situ tau. So dia pun macam, aku dah agak korang. Siap tu dia kan. Tak payah nak takut lah. And yang epic dia cakap, time dia basuh tangan, dia siap tolak salah seorang. Aku dah agak korang. Tak payah Aisyah ni. So dia basuh tangan. Dan bila basuh tangan apa semua, ni. Bila dia tengok sebelah, kita orang dah tak ada. Bayang betapa kejap tu. Cepat sangat tu. Okey, bila basuh tangan, tengok sebelah, oi, tak kelakar. Dan dia bunyi pintu tandas. Boom. Tutup. Kiranya 3 tandas, 1 ni tempat shower. Okey. So ada 4. So dia dengar pintu pertama, boom, 4 macam tu tau. Dia pegang, kau ajar tak kelakar sial ni. Dia pergi kat tandas. Dia tengok tak ada. So bila dia tengok tak ada, time ni dia dah takut. Time ni dia fikir macam, tak manis meremang lagi. Tak boleh lah cerita ni. Okay. So bila macam tu dia tengok, okay tak ada, nak cepatkan cerita, tak boleh fikir logik lah dah. Betul. Macam mana pula boleh terhempas macam tu kan. So bila dia keluar, sampai je dekat pintu, ada suara jerit, woi! Aku yang terkejut. Okay. Nak tahu yang seramnya. Korang nak tahu kenapa Zaf meremang? Okey, dengar ni. Woi! Dia dengar. Bila macam tu, dia keluar. Woi! Dia pandang macam tu. Sebab dia nak keluar jalan kan. Apa yang dia nampak? Kita orang 5 orang duduk cangkung dekat atas setiap dekat kat atas setiap tandas tu. Kan tandas kan ada atas dia kan terbuka. Yang kan ada
Pembahagi. Faham. Kat atas pembahagi tu, duduk cangkung and pandang dia. Uish. So bila dia nampak, dia macam gamam. Macam yang selalu aku cakap kalau kita nampak, kita akan jadi bodoh. Betul. Aku macam, itu apa yang dia jadi. Lebih kurang 5 saat macam tu. Tapi respect kat lah dia. Sebab bila dia nampak tu, dia tak lari. Dia cakap, tak kelakar, bodoh macam ni. Boleh dia cakap macam tu. Dia still ingat tu member lah. Then, lantak lah. Jalan. So bila dia jalan tu, nampak kita orang duduk kat dalam. Itu yang dia gelabah yang tu. Itu yang kita orang nampak dia yang gelabah. Macam tu. Faham? So, bila macam tu, salah sebab cakap besar. Yes. Satu. Tapi, apa yang buatkan Zaf rasa kesian disebabkan barulah kita orang semua tahu kenapa dia nangis malam tu. Kenapa yang dia nangis betul. Aku takut tu. Macam tu. Sebab tadi pun sampai sekarang tengok meremang dia. Apa yang dialami oleh dia tu, tu berat lah. Itu salah satu. Tapi bayang, aku dulu pun pernah asrama agak. Tapi benda-benda macam ni yang aku selalu risau berlaku. Tapi Alhamdulillah benda macam ni tak pernah berlaku lah Sepanjang tinggal kat asrama lah. Sebab selalunya kita orang warden selalu akan nasihat kalau tengah-tengah malam ke apa ke, malam lah, especially malam, nak ke tandas, make sure berteman. Jangan seorang-seorang. So in the end macam mana pun Alright, geng puaka, seperti yang korang nampak tak tahu korang nampak tak dekat sini. Okey. Nampak tak bateri dia? Sekejap, Zaf tunjuk. Tu, bateri dia kat atas tu. Tiba-tiba berkelip. Ini Zaf berani sumpah lah. Tadi sebelum rekod memang dah fully charge. Memang charge penuh. Tapi sekarang ni dah berkelip. Tu yang korang, kalau korang perasan, lampu terpadam tu. Lampu dia jadi gelap macam ni. So Zaf tak nak, orang cakap Zaf tak nak lah cakap yang benda ni gimmick ke apa. Yes. And Zaf pun tak nak korang percaya. Kemungkinan masalah teknikal ke apa. Tapi apa yang Zaf boleh cakap is, sekejap, pegang sekejap. Okay, nampak tak? nampak. Okay, so apa first time Zaf macam ni kan. So apa yang Zaf nak cakap kat sini, jangan takut. Benda ni macam biasa, sentiasa ada dekat kita. Benda ni pun kalau kita bercakap pasal dia, dia tahu dan dia dengar. Tetapi Zaf tak tahulah ada kena-mengena dengan cerita tadi ke tak. Yang penting kalau korang yang masih lagi menonton, Zaf nak minta maaf. Kemungkinan sampai sini je. InsyaAllah kita bersambung lagi. Kalau korang nak, Zaf akan bersambung lagi dengan Hey Shadows. Tetapi bacalah ayat-ayat pelindung sebelum korang tidur. Dan kalau boleh, pergi ambil wuduk. Zaf dah rasa meremang. Sebab, salah satu sebab kenapa Zaf tak nak berkongsi kisah-kisah seram, salah satunya adalah benda-benda macam ni. Dah banyak dah geng-geng puaka yang terkena gangguan. So tak nak lengah masa dah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Kalau mana korang yang baru lagi jumpa channel ni, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa pergi ambil wuduk, baca ayat pelindung. InsyaAllah tak ada apa-apa. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.